Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa dhukhrina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang masih lagi setia bersama dengan kami di program Tafsir Al-Quran online di Facebook Pejabat Qadi Daerah Kota Tinggi. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan senantiasa mendapat limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki oleh Allah taala, diberikan kesihatan yang baik, dikurniakan zuriat yang soleh solehah, dan mudah-mudahan senantiasa mendapat keberkatan hidup dunia dan akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasanya belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selaku wakil warga kerja Pejabat Qadi Daerah Kota Tinggi mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri pada tuan-tuan, dan menyusun 10 jari sekiranya saya dan pengurusan Pejabat Qadi Daerah Kota Tinggi ada tersalah faham ataupun membuat kesilapan, ataupun adalah tuan-tuan mungkin terguris hati sama ada dengan perkhidmatan kami ataupun layanan-layanan kami ataupun ceramah-ceramah yang disampaikan oleh pihak kami mohon ampun dan maaf. Dan kami senantiasa berlapang dada sekiranya tuan-tuan ada komen, ada kritik sesuatu ataupun ada penambahbaikan, tuan-tuan bolehlah berhubung dengan Facebook Pejabat Qadi Daerah Kota Tinggi ataupun tuan-tuan PM tepi lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita sekarang ni dah masuk siri yang ke-9. Pejam celik dah 9 siri dah kita, tuan-tuan, dan kita masih lagi dalam perbahasan surah Al-Fatihah, yang mana pada hari ini kita akan bahas ayat yang terakhir daripada surah Al-Fatihah, iaitulah ayat yang ke-7. Pada pertemuan sebelum ini, tuan-tuan, kita telah membahaskan ayat ke-6 daripada surah Al-Fatihah, yang di mana pada ayat ke-6 itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk meminta kepadanya hidayah petunjuk agar perjalanan hidup kita senantiasa berada pada jalan yang benar dan berada pada jalan yang lurus. Dan kita juga telah bahas, tuan-tuan, puan-puan, sebelum ini berkenaan dengan hidayah. Kita juga telah bahas tentang siratal mustaqim, walaupun secara ringkas, tuan-tuan, tetapi mudah-mudahan memberi kefahaman kepada kita. Dan insya-Allah pada hari ini, tuan-tuan, kita akan bahas ayat yang ke-7, iaitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya, iaitulah jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat ke atas mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tuan-tuan, pada ayat yang ke-6 kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukilah kami menuju jalan yang lurus, jalan kehidupan yang baik, jalan kehidupan yang benar, yang mendapat redha-Mu ya Allah. Maka pada ayat yang ke-7 ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberi jawapan.
siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitulah jalan orang-orang yang kamu kurniakan nikmat ke atas mereka ya Allah, yang kami harapkan, yang kami inginkan petunjuk hidayah darimu. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang kamu murka ke atas mereka. Waladdallin, dan bukan juga jalan mereka yang sesat. Jadi tuan-tuan, pada ayat yang ketujuh ni ada 3 golongan. Pertama, golongan yang dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka inilah tuan-tuan golongan yang kita perlu ikut jalan kehidupan mereka. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ni tuan-tuan, amalan kita berada pada jalan yang lurus, siratal mustaqim tu. Dan bukan kita tidak mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkanlah kita daripada jalan golongan ghairil maghdub, iaitulah bukan orang yang dimurkai olehmu ya Allah, iaitulah orang-orang yang dimurkai oleh Allah taala, dan yang seterusnya waladdallin, dan jalan-jalan orang yang sesat. Kita mengharapkan jalan orang yang Allah berikan nikmat, bukan jalan orang yang Allah murka, dan bukan jalan mereka yang sesat. Jadi tuan-tuan, kita perincikan sedikit berkenaan dengan siapakah golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat ke atas mereka, sehingga kita tuan-tuan boleh mendapat petunjuk daripada mereka tersebut. Sebenarnya hal ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala telah tafsirkan, ataupun Allah taala telah menerangkan orang-orang yang Allah kurniakan nikmat ini di dalam surah An-Nisa ayat 69 hingga ayat 70. Jom kita tengok ayatnya tuan-tuan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Tuan-tuan boleh rujuk nanti di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 hingga ayat 70. Maksudnya apa tuan-tuan? Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taatkan Allah dan taatkan Rasulnya, iaitulah Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina, akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang Allah kurniakan nikmat ke atas mereka. Siapakah mereka yang Allah kurniakan nikmat? Minan nabiyyin. Saya yakin tuan-tuan pun dah tahu dah. Yang pertama, minan nabiyyin, golongan para nabi. Was-siddiqin, orang yang benar, orang yang membenarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada'i, dan orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah Ta'ala, para syahid. Was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Allah Ta'ala menyatakan mereka ini orang yang Allah kurniakan nikmat, dan Allah tutup ayat ini tuan-tuan dengan firman-Nya, wa hasuna ulaika rafiqa. Keempat-empat golongan ini, para nabi, orang yang membenarkan agama risalah, orang yang mati syahid berjuang menegakkan agama Allah, dan orang-orang soleh, mereka adalah sebaik-baik sahabat. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sahabat ataupun teman yang terbaik yang boleh kita ikut panduan kehidupannya untuk kesenangan kita dunia dan akhirat. Dan Allah sambung pada firman-Nya ayat ke-7 ayat 70 tuan-tuan, dzalikal fadlu minallah. Sesungguhnya golongan ini, empat golongan ini merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala pada kita yang ingin memikirkan. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala-galanya. Jadi Allah telah memberitahu pada kita tuan-tuan. Ayat ke-6 surah Al-Fatihah, kita mohon pada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka Allah beri jawapan tuan-tuan, orang jalan yang lurus yang boleh kamu ikuti, iaitulah inilah. Pertama, jalan kehidupan para nabi. Jadi tuan-tuan, sebab itu perlu kepada kita mempelajari sirah-sirah para nabi.
Kita pelajari sirah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil akhlak mereka, kita ambil perilaku mereka, kita ambil kepribadian mereka, kecuali syariat Nabi-Nabi terdahululah yang kita tak boleh ikut, tuan-tuan. Kerana apa? Kita telah ada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, kalau cerita tentang akhlak, kalau bercerita tentang memuliakan tetamu, macam Nabi Ibrahim alaihi salam, dikatakan, tuan-tuan, beliaulah orang pertama yang mula-mula menjamu tamu di rumah. Tamu datang di rumah, beliaulah yang menjamu. Gembira. Nabi Ibrahim ni memang suka menjamu tamu, tuan-tuan. Jadi kita boleh ambil sifat Nabi Ibrahim alaihi salam, suka menjamu tetamu yang datang. Maknanya apa? Bila ada tamu datang, tuan-tuan, kita layan makan dulu. Macam di negara Arab lah, tuan-tuan, ya. Saya berpengalaman di Mesir, tuan-tuan. Di negara Arab, mereka ni luar biasa. Saya yakin kita pun sama, tuan-tuan. Sama. Kita luar biasa, mereka pun luar biasa dalam memuliakan tetamu. Bila pergi di rumah Arab, tuan-tuan, wah, kita datang duduk je tak lama, tuan-tuan, memang disediakan makanan. Sampai ada makanan yang saya tak pernah makan, dipaksa makan. Apa dia? Arnab. Arnab panggang. Memang saya tak pernah makan di Malaysia ni, tuan-tuan. Tapi bila sampai di sana, dia sembelih arnab, dia pun sediakan makan. Makanlah. Makanlah. Saya kata, saya tak makanlah arnab. Makan. Sedap. Halal, kata dia. Sedap. Saya tak sampai hati, kata saya. Nak makan arnab. Kita tak biasa makan. Makan. Lama-lama, tuan-tuan, saya pun makanlah. Bila kita makan, ya Allah, memang sedap daging arnab ni. Rupanya arnab ni, tuan-tuan, antara daging yang mahal ketika di Mesir. Yang murah ayam, atas ayam itik, atas itik itulah arnab. Dia antara daging yang mahal. Disaji kita dengan makanan yang luar biasa mahal. Bila kita dah rasa, tuan-tuan, manisnya, sedap dia punya daging dia tu, dan saya tak sampai hati kalau tak habiskan daging tersebut. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita boleh ambil pengajaran akhlak Nabi-Nabi yang terdahulu. Untuk apa? Untuk panduan hidup kita, kesenangan hidup dunia dan akhirat. Yang kedua, golongan yang boleh kita ikut iaitulah as-siddiqin. As-siddiqin ini, tuan-tuan, menurut ulama-ulama tafsir, iaitulah orang yang membenarkan risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang ada di dalam ajaran agama Islam. Kita belajar agama Islam, kita mendalami Al-Quran, kita mendalami hukum hakam Al-Quran, kita membaca hukum fiqah, kita belajar hukum fiqah, kita membenarkan segala apa hukum-hukuman yang ada, tuan-tuan, ataupun segala ilmu yang ada di dalam agama Islam dan diamalkan, itulah golongan as-siddiqin. Macam nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah As-Siddiq ni maksudnya orang yang membenarkan. As-Siddiqin, orang-orang yang membenarkan risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jujur, bukan orang munafik. Orang yang sebenar-benar muslim dan yang sebenar-benar mukmin. Bukan yang hanya beriman pada lidah, tetapi di dalam hatinya kosong, kosong dan kosong. Macam lagu Kemudian, yang ketiga, tuan-tuan, wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ambil semangat mereka, tuan-tuan. Kita boleh ambil sifat mereka, kepribadian mereka, kepribadian yang bagaimana? Iaitulah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ni mereka ni, tuan-tuan, ya Allah, luar biasa. Seperti mana kalau kita melihat sahabat-sahabat yang memang memberi sokongan padu kepada Nabi SAW ketika ingin menghadapi perang Badar. Itu kalau kita ingat lagi sejarah tu, tuan-tuan, perang Badar ni, perang Badar Kubra, antara awal antara perang yang awal yang besar yang melibatkan umat Islam jumlah 313 dan jumlah orang kafir, tuan-tuan, mencecah 1000 ataupun 1000 lebih. Orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal, tuan-tuan, siap dengan pakaian perang, siap dengan kelengkapan perang. Dikatakan 600
ekor kudanya itu diberi pakaian-pakaian ataupun perisai-perisai perang yang diperbuat daripada besi. 600 tenteranya ataupun yang lengkap dengan pakaian besi. Belennya tu semua dengan pakaian-pakaian besi. Jumlah 1000. Bahkan bukan itu saja tuan-tuan. Abu Jahal telah membawa bersama-sama golongan mereka itu ketika hadir ke perang Badar, iaitulah penari-penari. Supaya apa? Pemukul-pemukul gendang. Supaya kata Abu Jahal, supaya orang Arab-Arab ni tahu bahawasanya kami akan menaklukkan negara Arab. Ibarat kita ni macam dibawa konsert lah tuan-tuan. Konon nak bagi semangat kat tentera orang musyrik. Ni kita nak perang dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut jumlah memang nampak macam kalah lah umat Islam. 1000 lawan 300. Tetapi kerana berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan semangat azam para sahabat tuan-tuan. Walaupun Nabi kadang-kadang Nabi bertanya macam mana kita nak perang besok ni. Maka datanglah sahabat dari kalangan muhajirin, ya Rasulullah, maju ya Rasul, jangan mundur. Tetapi dilihat lagi wajah Nabi ni macam kurang padu ataupun macam kurang meyakinkan. Datanglah sahabat dari golongan Ansar. Ya Rasulullah, kita dah melangkah jauh ni ya Rasulullah. Maka jangan kita mundur, kita terus berperang. Mendengar dua golongan sahabat Muhajirin dan Ansar memberi sokongan padu, maka Nabi pun tersenyum. Maknanya apa tuan-tuan? Orang nak berperang ni bukan senang nak dapat semangat jihad yang luar biasa. Sebab itu Allah Ta'ala golongkan orang yang Allah kurniakan nikmat, antaranya orang yang para syahid, para syuhada, orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Kerana apa? Mereka mempunyai keteguhan iman yang luar biasa. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Maka orang-orang yang soleh tuan-tuan, orang-orang yang soleh ni maksudnya orang yang baik amalnya, baik budi pekertinya, baik segala apa yang diamalkan. Maka dialah termasuk orang-orang yang soleh, yang solat. Contoh kita ni solat masih main-main. Kita kadang solat, kadang tak solat. Kadang solat, kadang tak solat. Kita tengok orang yang soleh. Tengok orang yang solat. Tengok orang tu solat, ya Allah. Orang tu solat pagi, petang, siang, malam. Kalau kita datang, ada je dia tu. Maka tuan-tuan, kita solat. Ikut. Mereka tu adalah petunjuk yang baik. Maka kita ikut. Oh, ni petunjuk yang baik, orang ni solat. Lepas tu bayar zakat. Lepas tu apa dia? Oh, orang tu rajin bersedekah. Tiap kali datang masjid surau, masuk duit sedekah. Ataupun dia bersedekah di waktu pagi. Ataupun dia rajin bersedekah pada anak yatim. Ataupun dia bersedekah kepada fakir miskin. Ataupun dia bersedekah pada adik-beradik dia yang susah. Ataupun dia bersedekah kepada jiran tetangga yang susah. Perbuatannya yang baik itu tuan-tuan, dan bila mana kita tahu, kita boleh amalkan. Kita boleh ikut. Kerana apa? Ia adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita menyaksikan supaya kita dapat merubah dan menambah baik diri kita agar menjadi orang soleh seperti mereka. Jadi orang-orang soleh ni tuan-tuan boleh kita ikut jalan mereka. Kita nampak orang baca Quran. Kita ni lama tak baca Quran. Tapi bila kita nampak orang baca Quran, maka kita faham, oh inilah amal soleh. Amal yang baik. Dan orang yang buat tu insya-Allah orang yang soleh. Maka kita ni yang dah lama tak mengaji, kita buatlah perbuatan tersebut. Kita mengaji, ambillah Al-Quran, kan? Tak apalah walaupun kita ni baca Quran ni agak, kata orang tu, tergagap-gagap ataupun belum lancar. Tak jadi masalah tuan-tuan. Nabi kita memberi ruang untuk orang yang mahir baca Quran dapat ganjaran yang besar. Orang yang yatata'ta, orang yang tergagap-gagap dalam membaca Al-Quran juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dalam Al-Quran, mahir dalam membaca Quran, suaranya sedap, bacaan tajwidnya lancar, kemudian sebutannya baik, ma'al kiramil bararah, bersama dengan orang-orang yang Allah muliakan nanti di akhirat. Walladhi yatata'ta,
Akan tetapi bagaimana pula orang yang tak mahir, orang yang merangkak-rangkak tapi dia nak baca Quran, wallazi yatata'ta falahu ajran, dan orang yang tergagap-gagap, baru baca salah, tapi dia masih kuat semangat untuk mengaji tuan-tuan, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Dua pahala. Pahala dia baca sekali, pahala yang kedua, pahala dia mengulang lagi. Makin banyak dia mengulang, tergagap-gagap, banyaklah pahala yang dia dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nampak sesuatu amal soleh tuan-tuan, kita buat. Kerana apa? Mereka inilah sebaik-baik teman yang boleh kita jadikan panduan hidup kita, agar perjalanan hidup kita ni mendapat siratal mustaqim. Dan tuan-tuan, kita ringkaskan cerita, kita mohon kepada Allah Ta'ala, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kamu murka ke atas mereka. Siapakah orang yang Allah murka tuan-tuan? Sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, manil maghdub? Ya Rasulullah, siapakah yang dimurkai itu? Maka Nabi kita menjawab, al-Yahud. Yang dimurkai oleh Allah Ta'ala iaitulah orang Yahudi. Kerana apa mereka dimurkai tuan-tuan? Kerana mereka ada ilmu, tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu mereka. Mereka yakin tentang ketuhanan. Bani Israel tuan-tuan, kalau kita belajar sejarah nanti insya-Allah kita akan jumpa kisah-kisah mereka di dalam surah Baqarah dan surah-surah yang lain. Mereka ni bila Nabi Musa menyampaikan, mereka ni melihat mukjizat. Mukjizat berada di depan mata mereka. Mereka melihat bagaimana laut terbelah. Mereka melihat bagaimana Allah berikan mereka makanan manna dan salwa. Mereka melihat bagaimana Allah Ta'ala telah mengeluarkan air daripada celah-celah batu untuk mereka. Mereka telah melihat mukjizat Nabi Musa, Taurat. Mereka telah melihat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Banyaklah tuan-tuan, mukjizat ataupun nikmat-nikmat yang mereka lihat di depan mata mereka tuan-tuan, tetapi mereka tidak beramal. Ni silap orang Yahudi. Ilmu mereka ada, ilmu mereka ada, mukjizat di depan mata, tetapi mereka tidak amal. Mereka ingkar. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kitalah tuan-tuan, kita ni bagi pinjamlah kereta kita pada orang. Kita bagi pinjam. Kan orang tu, aku tengok kau ni tak ada kereta, nah lah ambil lah kereta, aku ada 10 kereta contoh. Kita pun bagilah dia kereta. Tengok minggu depan tuan-tuan, kereta yang kita bagi dia pinjam tu, tengok bumper kemek, bonnet kemek, lepas tu rim pula dah macam dah bengkok. Kita ni tuan-tuan, kita tengoklah, kita aku bagi pinjam, apa pasal dia tak jaga dengan baik? Dia tak amalkan, gitulah. Ilmu Allah Ta'ala beri kepada kita, tapi tak diamal, tak dijaga dengan baik. Ibarat gitulah tuan-tuan. Yang memberi marah. Kita ni, saya yang bagi pinjam marah. Kan aku bagi pinjam, jagalah baik-baik, kan? Yang memberi marah. Begitulah Allah Ta'ala. Allah beri petunjuk, hidayah, mukjizat berlaku di depan mata orang-orang Yahudi tuan-tuan. Hanya Allah memerintahkan mereka beramal, yakin dengan apa yang mereka lihat, tetapi mereka tidak amal. Murka. Allah murka kepada mereka, marah. Maghdub ni, ghadiba ni maksudnya marah. Tapi kalau dah marah banyak kali tuan-tuan, banyak nikmat dikufur, maka jadilah bahasanya murka. Memang marah betul lah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, nanti insya-Allah tuan-tuan dalam surah Al-Baqarah kita akan cerita langsung ataupun kita akan bahas berkenaan dengan golongan Yahudi ni dengan agak panjang lebar. Ataupun tuan-tuan boleh, contoh tuan-tuan tak sabarnya nak dengar cerita orang Yahudi ni, tuan-tuan boleh tengok di Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Di video tu tuan-tuan tengok siri Mutiara Al-Quran. Mutiara Al-Quran di Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Akan ada tayangan setiap hari Selasa. Dan di dalam siri Mutiara Al-Quran itu tuan-tuan, kami tafsir Quran daripada depan.
Kami kita kongsi perbahasan tafsiran Quran ini daripada Fatihah surah Baqarah. Dan mungkin saya punya perbahasan ni tuan-tuan, saya akan ambil Fatihah, kemudian saya akan ambil surah-surah daripada belakang. Kalau tuan-tuan nak dengar kisah Bani Israel Yahudi, tuan-tuan boleh buka di Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Tuan-tuan bukalah program Mutiara Al-Quran di banyak siri. Tuan-tuan tengok daripada siri 1 dan sekarang tak silap saya sampai siri yang ke-29 ataupun siri yang ke-30. Dan hadirin yang dirahmati Allah, bukan jalan orang yang kamu murka ke atas mereka, iaitu orang Yahudi. Kita ni tuan-tuan insya-Allah tak akan jadi Yahudi. Tetapi perangai Yahudi tu boleh ada pada kita. Apa perangai mereka? Ada ilmu tapi tak beramal. Ini yang kita tak nak tuan-tuan. Biarlah kita ni ada ilmu dan kita cuba beramal ikut kemampuan kita. Kita ada ilmu mengaji, kita ngaji. Kita ada ilmu tentang puasa, kita puas. Kita ada ilmu tentang sedekah, kita sedekah. Biarlah kita ni ada ilmu dan kita amal. Waladdallin, dan bukan juga orang-orang yang sesat. Orang yang sesat di sini siapa? Iaitulah orang-orang Nasrani. Iaitulah orang Nasrani, Kristian. Kerana apa? Kenapa mereka sesat? Dan siapa yang beritahu sesat itu orang Nasrani? Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, maniddallin?" Siapakah ya Rasulullah orang yang sesat itu? Nabi jawab, "Humun Nasara." Mereka adalah orang Nasrani. Kenapa mereka sesat? Kerana mereka laisa lahum bi'ilmin. Mereka tiada ilmu. Wa ya'mal bi'ilmihim. Tapi mereka beramal dengan apa konon yang mereka ketahui. Dia terbalik Yahudi. Yahudi ada ilmu tak beramal. Nasrani tak ada ilmu tapi dia beramal. Ilmu tak ada, ilmu tak yakin, tapi mereka sibuk beramal. Apa ilmu yang tak yakin yang mereka beramal tuan-tuan? Ilmu ketuhanan tiga. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam membawa ketuhanan yang satu, yang esa, yang tunggal. Tetapi tuan-tuan, bila mana Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menyeleweng, telah merubah, telah menambah, menokok tambah, dibuang, tambah, buang, tambah, buang apa yang ada di dalam kitab tuan-tuan, sehingga menjadi penyembahan mereka itu Tuhan tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dengan Roh Kudus. Sedangkan ilmu ini tidak diajar oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka juga memegang konsep rahbani, iaitulah mendekatkan diri pada agama dengan meninggalkan dunia. Kononnya sehingga mereka tak nak berkahwin. Konon katanya Nabi Isa ketika disalib tidak berkahwin, dalam keadaan tidak berkahwin. Padahal tuan-tuan, Nabi Isa bukan tak berkahwin, belum sempat berkahwin. Sebab itulah nanti kata Nabi kita, Nabi Isa bila mana turun membunuh Dajjal, bumi makmur, Nabi Isa akan berkahwin. Kenapa Nabi kita mention yang Nabi Isa ini akan berkahwin? Untuk menggagalkan ataupun untuk menafikan dakwaan yang mereka reka-reka sejak dahulu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, insya-Allah kita tak akan jadi Yahudi dan kita tak akan jadi Nasrani, tapi perangai mereka tuan-tuan hendaklah kita sama-sama jauhkan. Kita jauhkanlah perangai ataupun sifat kita ada ilmu tapi kita tak beramal, dan juga kita jauhkanlah kalau tak ada ilmu janganlah sibuk beramal. Ilmu belum yakin. Habis kalau tak ada ilmu, takkan tak boleh amal Ustaz? Kalau kita tak ada ilmu yakin tuan-tuan, kita tanyalah pada ustaz-ustaz, tanyalah pada guru-guru. Ini macam mana ya Ustaz ya? Contoh bacaan Fatihah saya ni macam mana? Betul ke salah? Contoh tu kalau bacaan Fatihah. Ataupun contoh dalam pengamalan sedekah, zakat, nak bayar fidyah. Tu kita kalau tak ada ilmu, kita jangan main bedal dia. Tanyalah ahli dia. Macam kita nak bayar zakat. Rasa boleh kau bayar zakat RM4 tu. Tak boleh. Jangan kita main teka-teka. Kita tanya orang yang memang ada kepakaran tentang ilmu tersebut. Ilmu Al-Quran, ilmu tafsir tuan-tuan. Kalau kita tak ada ilmu, jangan kita main tembak-tembak gitu je. Ataupun kita main tafsir ikut suka hati kita. Tidak boleh. Kerana apa? Ia boleh menyebabkan kita salah faham dan silap pengamalan. Wallahu a'lam bissawab. Inilah tuan-tuan ayat ke-7 daripada surah Al-Fatihah. InsyaAllah
pada pertemuan akan datang kita akan bahas surah yang baru dan mungkin kita akan ambil daripada surah juzuk-juzuk 30. Alhamdulillah 9 siri habis juga kita punya pembahasan surah Al-Fatihah. Walaupun saya bahas ni tuan-tuan secara ringkas apa yang ada di dalam kitab tafsir Imam Ibn Katsir ini tuan-tuan, mudah-mudahan memberi kefahaman pada saya, pada tuan-tuan dan puan-puan, dan mudah-mudahan selepas ini bila mana kita solat kita membaca surah Al-Fatihah, datang kefahaman itu di dalam bacaan kita dan mudah-mudahan menambah khusyuk kita di dalam solat. Itulah tujuan kita mempelajari ilmu tafsir tuan-tuan. Selain kita faham apa yang kita baca, ia juga boleh memberi penghayatan kita ketika kita solat. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan kita semua diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan setelah kita faham tuan-tuan kita juga mengamalkannya dengan baik. Insya-Allah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Insya-Allah aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.